Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi pelajar-pelajar tingkatan 5 USM dan 5 UMS. So, untuk kelas pendidikan jasmani dan kesihatan pada hari ini, kita akan belajar berkenaan dengan amang seksual dan juga tingkah laku amang seksual. Okey, pada minggu lepas kita bercakap tentang sistem reproduktif dan kesihatan diri. Ianya menekankan tentang hak-hak kita ya sebagai seorang remaja. Kamulah hak kamu ya. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. So, apa itu amang seksual dan tingkah laku amang seksual? Okey. Amang seksual bermaksud serangan seksual yang berlaku secara fizikal atau bukan fizikal, seperti melakukan apa-apa perbuatan lain yang melibatkan kontak fizikal dengan seseorang kanak-kanak walaupun tanpa persetubuhan. Okey, kita faham di sini bahawa amang seksual ni berlaku secara fizikal dan juga bukan fizikal. Okey. Dan juga apa-apa saja perbuatan yang melibatkan kontak fizikal. Kontak itu adalah sentuhan dengan seseorang kanak-kanak walaupun tanpa persetubuhan. Tidak melakukan persetubuhan ataupun jimat, tetapi itu dikatakan tingkah laku amang seksual. So, menurut Seksyen 14 kurungan A dan Seksyen 14 kurungan B, Undang-Undang Malaysia Akta 792 bahagian 4, Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 menyatakan apa-apa perbuatan menyentuh bahagian seksual mangsa ataupun mangsa dipaksa melakukan sebaliknya terhadap pelaku dianggap amang seksual. Okey, ini menurut Wahab 2018. Okey, mari kita perhatikan apa tingkah laku ataupun bentuk tingkah laku amang seksual ini. Terbahagi kepada 5. Yang pertama, gangguan secara lisan, iaitu kata-kata gurauan, usikan, bunyian dan soalan yang berbentuk cadangan seksual. Contohnya, ada orang lain, ada pelajar-pelajar lain, berkata-kata dalam gurauan dia itu, dalam usikan dia itu, dan menghasilkan visual dan juga soalan-soalan yang berbentuk cadangan seksual. Contoh, dia ajak kamu. Jom bercium. Boleh saya pegang tangan kamu? Ataupun besarnya. Macam itulah contoh dia bergurau. So, itu dikategorikan sebagai amang seksual secara gangguan secara lisan. Okey, yang kedua, gangguan bukan lisan ataupun menggunakan bahasa tubuh. Okey, iaitu pandangan atau kerlingan yang mempunyai niat atau keinginan. Sebagai contoh, menjilat bibir, memegang atau memakan makanan dengan cara menggoda atau bahasa isyarat yang membayangkan perlakuan seks. Bila kamu perhatikan rakan-rakan lelaki kamu, contoh dia jilat-jilat bibir dia. Okey, contoh dia makan pisang, lepas tu dia masuk, dia keluar, dia masuk, dia tidak gigit apa semua, yang dengan cara menggoda. Atau kita perhatikan itu adalah ada unsur-unsur seks, pelakuan seks dalam kelakuan dia itu. So, itu dikatakan gangguan bukan lisan. Dia menggunakan bahasa tubuh badan. Maksudnya dia tidak bercakap, dia hanya menunjukkan. Okey, menunjukkan bahasa tubuh badan dia. Seterusnya, ini yang nyata, iaitu gangguan dari segi visual. Contoh, menunjukkan bahan lucah, lukis gambar lucah dan menulis surat berunsur lucah. Ini melalui penulisan. Dia tulis benda-benda yang lucah-lucah ataupun dia tunjukkan kepada kamu bahan lucah. Okey, itu dikira gangguan visual yang kamu nampak. Okey, dia tunjukkan kepada kamu. Dia hantar kepada kamu. Contoh di meja kamu, dia ukir benda-benda yang tidak sepatutnya, yang berunsur lucah. So, itu dikira sebagai gangguan visual. Itu adalah salah kalau kita tengok undang-undang mengikut Akta 792 bahagian 4 Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak. Okey, seterusnya gangguan psikologi. Ini gangguan psikologi dari segi pemikiran kita, gangguan dia ya. Kita tengok sini. Mengulangi jemputan, merayu atau ajakan sosial seperti keluar berjalan yang telah ditolak sebelum secara berterusan. Okey, maksud dia ulang lagi. Dia ajak kita, jom jalan, jom dating, kan? Kita tidak mahu, tapi dia sering kali kita sudah tolak pun dia masih lagi bawa. Dia masih lagi pujuk. So, itu adalah dari segi gangguan psikologi, di mana para pelajar
sekiranya diajak oleh boyfriend, okey, atau girlfriend untuk ini, dan kemudian kamu tolak, dan apabila dia ajak lagi sekali, automatik kita akan rasa terganggu dari segi psikologi kita. So itu juga salah satu daripada amang seksual. Kita boleh buat laporan. Dan yang akhir sekali ialah gangguan fizikal. Ini yang terang ya. Banyak kes ya. Contohnya sentuhan yang tidak diingini seperti memegang tangan mangsa secara paksaan. Okey, dia paksa pegang tangan kita ya. Kemudian menyentuh bahagian lain tubuh mangsa, dia sentuh bahu, dia sentuh pinggang, dia sentuh punggung kita. Kemudian menyentuh alat seksual mangsa dan memeluk mangsa secara paksa. Ini sangat bahaya. Okey, memeluk mangsa secara paksa. Apa yang boleh kita lakukan sekiranya lima perkara ini mengganggu terkena kepada kita boleh buat laporan. Kalau di sekolah, kita bagi tahu guru kelas, kita bagi tahu pentadbir, kita jumpa kaunseling, siapa-siapa yang kita percayai, kita buat laporan. Okey, setakat ni boleh terima ya. Seterusnya adalah katakan tidak kepada amang seksual. So kita sudah faham bahawa perkara-perkara yang kita bincangkan tadi, 5 perkara itu adalah bentuk tingkah laku amang seksual. Seterusnya, kita perlu katakan tidak kepada amang seksual kerana kita tahu akibat dia sekiranya terjadi kepada kita. Okey, dia akan memalukan kita, dia akan menyebabkan emosi kita terganggu. So, perkara pertama ialah sentiasa berada di tempat yang terbuka serta dapat dilihat oleh orang lain. Maksudnya kita janganlah berjalan sendiri di tempat-tempat yang sunyi untuk mengelakkan gangguan daripada orang yang ingin mengganggu kita. Perkara yang kedua, jauhkan diri jika mengesaki sesuatu yang tidak baik akan berlaku. Sekiranya kita mengesaki sesuatu yang tidak baik akan berlaku, kita cepat-cepat hindarkan diri kita. Kita cepat-cepat bergerak daripada kawasan itu. Pergi ke tempat yang ramai orang. Okey, terus buat begitulah. Yang ketiga, menolak pelawaan untuk berdua-duaan. Kerana kita tahu sekiranya kita berdua-duaan, sebenarnya kita bukan berdua ya, kita bertiga. Ada syaitan di sana ya, akan mempengaruhi kita ataupun mempengaruhi pasangan kita untuk melakukan perkara yang tidak baik. Okey. Keempat, menjerit sekuat hati apabila diri berada dalam bahaya. Kita keluarkan suara kita, kita jerit sekiranya dia sentuh kita, sekiranya dia sudah melakukan perkara-perkara yang tidak baik, jangan sudah dia buat baru kita jerit ya. Sebelum dia buat. Okey, sebelum dia buat kita terus menjerit. Biar orang lain dengar dan dia akan jadi panik, mungkin dia akan lari. Kita akan terselamat pada ketika itu ya. Kemudian yang keempat adalah sentiasa berasa curiga terhadap orang lain walaupun ada pertalian kekeluargaan. Okey, kita jangan percaya sangat dengan lelaki ni. Okey, ataupun perempuan lah, kita jangan percaya sangat pasangan kita. Kita punya girlfriend, kita punya boyfriend. Okey, dan juga ahli keluarga, maksudnya siapa-siapa di sekeliling kita. Okey, kita jangan terlalu percaya. Kita mesti mau ada simpan sedikit perasaan curiga terhadap mereka. Boleh faham setakat ini? Okey, baiklah. Setakat ini sahaja. Kita akan sambung di dalam grup WhatsApp kita untuk sebarang perbincangan. Terima kasih kerana menonton. Okey. Daripada saya, Cikgu Karan, saya harap kamu semua faham apa yang dimaksudkan dengan amang seksual dan tingkah laku amang seksual. Okey.